Assalamualaikum, saya Azam Abdullah dan ini pasukan sahih edisi Selasa 15 Jun 2021. Selain di saluran berita RTM, anda juga boleh saksikan kami melalui YouTube berita RTM. Baik, kita mulakan dengan jumlah positif COVID-19 untuk hari ini di mana mencatatkan angka 5,419 kes positif untuk hari ini, dan kalau kita boleh perincikan mengikut negeri, Selangor mencatatkan kes yang tertinggi iaitu 1,996, juga di Kuala Lumpur 650 dan Perlis 1 kes. Jumlah keseluruhannya 667,876. Baik, seterusnya ini update ataupun kemas kini untuk laporan harian pemberian dos vaksin sehingga semalam, iaitu di mana melibatkan 197,963 pemberian dos 1 dan juga dos kedua. Baik, seterusnya untuk jumlah kumulatif pemberian dos vaksin setakat ini yang mana melibatkan 4,048,233. Jumlah dos pertama kita perincikan sedikit 3,275,194 dan juga jumlah dos kedua melibatkan 1,413,039 suntikan. Dan jumlah pendaftaran setakat ini adalah 13,811,642 bersamaan juga dengan 59%. Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM merujuk hantaran di media sosial Facebook milik Mama Mia pada 11 Jun 2021 mengenai skala grade SPM. Skala grade SPM yang sedang tular tersebut adalah bukan milik lembaga peperiksaan KPM, dan skala grade SPM tersebut menggambarkan seolah-olah ianya grade pemarkahan sebenar SPM tahun 2020 dan boleh mengelirukan orang ramai, terutamanya ibu bapa dan calon peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2020. Hantaran tersebut mencemar imej, kewibawaan dan kredibiliti lembaga peperiksaan sebagai badan pentaksiran negara dan menggugat ketenteraman awam. Juga baru-baru ini terdapat dakwaan bahawa penerima vaksin akan mendapat kesan sampingan jika menggunakan anestetik ketika pembedahan. Kementerian Kesihatan Malaysia menjelaskan dakwaan tersebut palsu. Jadi berhati-hati dengan segala info yang anda terima di laman media sosial. Kerajaan masih lagi membuka penyertaan kepada pengamal perubatan swasta untuk berkhidmat di pusat saringan COVID-19 dan pusat pemberian vaksinasi PPV mengikut lokaliti berhampiran di seluruh negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata penyertaan pengamal perubatan swasta itu selaras dengan pendekatan whole of government, whole of society. Justru beliau berharap penyertaan lebih ramai pengamal perubatan swasta itu mampu mempercepatkan lagi usaha kerajaan untuk memastikan pencapaian status imuniti kelompok dan seterusnya melandaikan keluk penularan pandemik COVID-19 di negara ini. Majikan yang memenuhi kriteria dan membiayai kos pengurusan vaksinasi bagi pekerja mereka di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK fasa 4 tidak dibenarkan memotong gaji pekerja bagi menanggung kos itu. Fasa 4 secara rasmi disebut Program Imunisasi Industri COVID-19 Kerjasama Awam Swasta PIKAS dan melibatkan vaksinasi di lokasi untuk syarikat terlibat dalam sektor ekonomi kritikal. 3 fasa PIK sebelum ini tidak melibatkan sebarang pembayaran, sementara PIKAS membenarkan majikan yang layak untuk membayar kos pengurusan vaksinasi untuk memvaksin pekerja mereka, dan pekerja boleh sukarela menerima vaksin dan mesti mendapatkannya secara percuma. Baik, seterusnya Pusat Pemberian Vaksin PPV Mega di Pusat Konvensyen dan Pameran Antarabangsa MINDS MIECC mula dibuka dengan lebih kurang 5,000 janji temu dijadualkan. PPV ini boleh menyuntik sehingga 10,000 orang sehari. Pembukaan PPV Mega ini selaras dengan matlamat kerajaan bagi meningkatkan kadar suntikan vaksin sekaligus menjamin matlamat kerajaan ke arah mencapai imuniti kelompok menjelang penghujung tahun ini. Baik,
Saudara, waspada dengan sindiket deposit tanpa lesen. Ya. Ciri-ciri pendeposit tanpa lesen ini adalah penerimaan pendeposit iaitu wang atau logam berharga seperti emas. Termanya, deposit akan dibayar balik secara penuh dengan atau tanpa faedah dalam tempoh yang dipersetujui dan tanpa kebenaran Bank Negara Malaysia. Jika sabit kesalahan, mahkamah akan menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun dan denda RM1 juta atau setahun penjara bagi pertuduhan menerima deposit tanpa lesen terhadap setiap tertuduh dan 3 tahun penjara bagi pertuduhan pengubahan wang haram. Perkeso telah menerima 98,933 permohonan daripada majikan sejak permohonan PSU 3.0 dibuka pada 1 Januari 2021 hingga 9 Jun 2021. Selangor menerima 27,128 permohonan daripada majikan untuk jumlah pekerja yang tertinggi iaitu 318,827 pekerja. Permohonan PSU 3.0 ini boleh dibuat melalui portal prihatin.perkeso.gov.my dan tarikh tutup adalah pada 31 Julai 2021. Keputusan peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM tahun 2020 akan diumumkan pada Khamis ini dimulai pukul 10 pagi. Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan calon sekolah dan persendirian boleh membuat semakan keputusan melalui 2 kaedah, iaitu pertama menerusi secara dalam talian di pautan myresult1.moi.gov.my atau myresult2.moi.gov.my untuk mendapatkan keputusan penuh. Menurutnya, kaedah semakan kedua adalah menerusi sistem khidmat ringkas SMS untuk mendapatkan ringkasan keputusan STAM 2020. Pasukan penguatkuasaan MITI beroperasi selama 24 jam bagi memastikan kilang-kilang yang tidak mematuhi SOP dapat dikesan dan dikenakan tindakan yang sewajarnya. MITI tegas dalam hal ini dan tidak akan berkompromi jika ada syarikat yang tidak mematuhi SOP. Anda boleh email terus ke covid19aduan@miti.gov.my jika terdapat pelanggaran syarat atau SOP oleh syarikat atau kilang untuk tindakan penguatkuasaan MITI. Seterusnya, sebanyak 2,600 laman sesawang disekar dan puluhan ribu ubat-ubatan tidak berdaftar bernilai lebih 2.2 juta ringgit dirampas dalam operasi Panja 14 di Malaysia. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, operasi dijalankan pada 18 hingga 25 Mei itu memberi tumpuan kepada penjualan ubat-ubatan dan peranti perubatan yang disalahguna untuk tujuan rawatan COVID-19. Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, operasi melibatkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Interpol Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, Pos Malaysia dan Cyber Security Malaysia. Baik, pastikan saya nak berehat seketika kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Lawan kita, jaga kita, bersiap siaga. Pemakaian face mask, 2 face mask akan lebih berkesan, iaitu dapat menapis lebih daripada 95% daripada virus, dan ini telah pun disarankan oleh CDC, dan terutama ni di tempat-tempat awam yang berisiko tinggi, contohnya di hospital. Jadi pemakaian double face mask digalakkan tapi bukan diwajibkan, tetapi memakai face mask adalah wajib, sekurang-kurangnya 1 face mask. Jadi kalau kita berada di tempat yang sesak dan berisiko tinggi, adalah amat digalakkan untuk kita memakai double face mask dan juga face shield. Baru-baru ini ada laporan di Lancet, penerbitan mengatakan virus COVID-19 merebak bukan hanya melalui droplets tetapi juga airborne. Lawan kita, jaga kita, bersiap siaga. Apa yang
kita nampak sekarang, kalau berbanding dengan tahun sebelum ini atau tahun lalu, lebih ramai orang yang lebih muda yang jatuh sakit, dan juga yang masuk ICU basically, yang perlu memberi rawatan rapi. Kita nampaklah trend kalau tahu kan sebelum ini memang golongan yang berumur, tapi sekarang kita nampak ada penurunan sikit lah daripada ini, menunjukkan orang muda pun sudah boleh kena jangkitan mudarat daripada ada juga bukti-bukti pada masa ini yang golongan yang muda pun ada juga yang mendapat, bukan semua, tapi memang kalau kita ikutkan daripada ratio tahun lalu dengan sekarang, sebab kita tahu varian ini akan memberi varas-varas yang lebih tinggi. So bila varas yang tinggi, sebab badan kita akan cuba untuk disebut react, tindak balas sistem imun kita untuk kurangkan varas-varas itu yang jadi side effect dia seperti inflammatory reaction. Baik, kembali dengan pasukan Sahih. Tiada aktiviti pembalakan sekitar kawasan Taman Eko Rimba, Puncak Janing di Kuala Nerang, Kedah, sehingga mengakibatkan sumber air masyarakat keruh seperti yang tular di media sosial Khamis lepas. Sebaliknya, kekeruhan sumber air itu disebabkan aktiviti penyelenggaraan serta pembersihan jalan balak lama yang sedang dilaksanakan untuk kegunaan kaki tangan Jabatan Perhutanan Negeri Kedah JPNK. Kenyataan pengarah JPNK Muhammad Abdullah memaklumkan penyelenggaraan dan pembersihan jalan balak lama itu ialah bagi kegunaan kaki tangan untuk menjalankan aktiviti pra-pelesenan untuk kelulusan kawasan pembalakan di Kompaktmen 42 dan Kompaktmen 43 Hutan Simpan Bukit Perangin. Aktiviti itu telah menyebabkan kekeruhan kepada aliran anak sungai yang mengalir ke Taman Eko Rimba Puncak Janing. Baik, golongan guru dan pendidik di Perak akan diberi keutamaan untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Sumber Manusia Negeri Ahmad Saidi Muhammad Daud berkata, perkara tersebut telah dibincang dalam mesyuarat Esko Kerajaan Negeri minggu lalu. Jelasnya proses tersebut akan dipercepat sekiranya bekalan penuh vaksin diterima minggu ini. Tambahnya lagi, kewujudan Pusat Pemberian Vaksin PPV Pandu Lalu yang dilancarkan baru-baru ini juga akan memudahkan urusan pemberian vaksin kepada para guru. Baik, susulan pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga 28 Jun. Semua surat kebenaran keluar bekerja yang dikeluarkan pihak berwajib sebelum pelanjutan perintah masih sah digunakan. Ia boleh dikemukakan kepada pihak berkuasa ketika melalui sekatan jalan raya dan tidak akan tegas menanti mana-mana pihak yang cuba menggunakan surat palsu. Sampai hujung bulan ni. Jadi surat yang dikeluarkan oleh semua kementerian, dia ada dia punya QR code. Jadi pihak polis dia boleh cek QR code tu dan tengok sama ada syarikat tu betul disahkan tulen lah. Itu surat yang anggota polis di Sekatan Jalan Raya akan cek. Baik, mengenai vaksinasi COVID-19 untuk petugas media, Khairi Jamaluddin berkata 700 janji temu telah diberikan kepada petugas di seluruh negara untuk dos pertama vaksin setakat hari ini dan lebih banyak janji temu akan dikeluarkan dalam minggu ini. Kira-kira 250 petugas telah diberikan dos pertama vaksin sejak kumpulan pertama diberikan suntikan pelalian itu bermula Rabu lalu. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PIK Khairi Jamaluddin berkata prestasi pemberian suntikan vaksin untuk petugas media ketika ini berada pada tahap 5% daripada keseluruhan 5,000 nama diserahkan dan diberikan kepada Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF. Kumpulan 100 wartawan menerima vaksin pada minggu lepas di Dewan Seroja Putrajaya. Seramai 123 petugas di Perak juga telah menerima suntikan dos pertama mereka pada Jumaat lalu. CITF juga perlu mengimbangi keperluan vaksinasi rakan-rakan media kita dengan keperluan fasa 2 iaitu golongan warga emas, golongan kurang upaya dan golongan komorbid.
Prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP hanya boleh dilonggarkan jika situasi sama menunjukkan perkembangan lebih baik. Antara yang menjadi faktor semakan semula SOP adalah penurunan jangkitan, kadar kematian, kebolehjangkitan dan keupayaan operasi hospital. Risiko yang kita ambil untuk setiap tahap adalah 8,000 ke atas adalah kawasan di mana kita perlu mengadakan total lockdown. 8,000 ke bawah hingga 4,000, yang itu sekarang kita berada di fasa yang mana kita lakukan MCO 3.0 dan metrik-metrik ini kita gunakan untuk membantu kita merancang supaya kesiapsiagaan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan tindakan-tindakan kesihatan awam yang perlu diambil, termasuklah meningkatkan kapasiti vaksinasi. Terima kasih. Bilangan pesakit COVID-19 kategori 4 dan 5 yang diperoleh daripada Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis Kebangsaan CPRC Perkhidmatan Hospital di seluruh negara menunjukkan trend peningkatan bermula April lepas, iaitu 6,751 kes kepada 30,287 kes pada Mei. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata peningkatan kes bagi kedua-dua kategori tersebut dijangka meningkat bulan ini memandangkan setakat semalam terdapat 22,857 kes direkodkan di seluruh negara. Pesakit kategori 4 adalah mereka yang memerlukan oksigen, manakala kategori 5 adalah pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan. Jumlah katil keseluruhan di ICU adalah sebanyak 1,767 dan bilangan pesakit yang berada di ICU termasuk Hospital Angkatan Tentera ialah seramai 1,161 untuk kes-kes COVID-19 probable atau suspected. Dan daripada kedudukan pesakit di ICU tersebut, seperti saya maklum tadi, ventilator yang telah digunakan pada pesakit tersebut ialah sebanyak pada hari ini 452 kes yang menggunakan bantuan pernafasan. Jadi ini adalah katil-katil ICU yang digunakan, dan kedudukan katil ICU yang telah digunakan setakat ini penggunaannya adalah sebanyak 97%. Hospital Pakar KPJ Pahang berhasrat mendapatkan kerjasama pertubuhan bukan kerajaan NGO atau perseorangan untuk bersama-sama mengendalikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK bagi memastikan kelancaran pemberian vaksinasi. Ia berikutan pemilihan hospital itu sebagai salah satu hospital yang bertindak sebagai pusat pemberian vaksin hospital swasta ataupun PBVHS di Pahang. Dan untuk permulaan, sebanyak 200 dos suntikan sehari akan diberi kepada mereka yang berada dalam senarai Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dan dalam pada itu, hampir 80% penerima vaksin memberi sambutan yang menggalakkan dengan menghadiri temu janji pemberian vaksin COVID-19 di hospital berkenaan. Kita nak cari volunteer lah, pekerja. Jadi kita pun ada kerja hakiki di ward, tapi di masa sama rakan-rakan saya ni ramai yang volunteer lah. Jadi sebab kita akan buat ni sampai tahun depan, bukan hari ni saja. Jadi kekangan segi manpower lah saya rasa sukar. Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Ri'ajatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyarankan aktiviti perlombongan di kawasan Tasik Chini dihentikan selepas baginda mengadakan lawatan mengejut di sekitar kawasan Tasik Chini. Baginda turut menitahkan untuk meluaskan lagi kawasan hutan simpan Chini yang sedia ada seluas 4,600 hektar kepada 6,000 hingga 7,000 hektar bagi menjaga kepentingan flora dan fauna di kawasan Tasik Chini dan sekitar. Baik, seterusnya Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN membuka kaunter bantuan khas kerajaan BKK mulai hari ini untuk permohonan rayuan bantuan prihatin rakyat BPR.
LHDN dalam kenyataan memaklumkan kaunter itu akan dibuka dari 8 pagi hingga 12 tengah hari berdasarkan waktu bekerja bagi setiap negeri serta melalui janji temu saja. Ia juga terhad kepada pelanggan yang berisiko rendah berdasarkan aplikasi MySejahtera. Semua majikan diminta agar menggunakan pengangkutan yang sesuai untuk membawa pekerja mereka bagi tujuan saringan COVID-19 atau kuarantin. Kementerian Sumber Manusia KSM dalam satu kenyataan berkata penggunaan mod pengangkutan yang sesuai itu bagi menjamin keselamatan serta kesejahteraan pekerja dan orang awam. KSM sama sekali tidak akan berkompromi terhadap mana-mana majikan yang melanggar undang-undang. Pada Ahad, tular di media sosial, sebuah lori yang dikesan membawa kira-kira 40 warga asing dilihat memakai gelang merah jambu di Sungai Petani, Kedah. Rakaman melalui gambar dan video yang dimuat naik beberapa pengguna laman sosial itu menunjukkan kesemua penumpang berdiri dalam lori tersebut. Difahamkan juga kesemua mereka adalah pekerja di sebuah kilang yang disahkan positif COVID-19 untuk dibawa ke Pejabat Kesihatan Daerah PKD Kuala Muda. Seterusnya, tempat kerja terus menyumbang kepada pertambahan kluster baru di Malaysia dengan sejumlah 1,328 kluster membabitkan tempat kerja dikesan sehingga hari ini dengan 147,040 kes positif COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata sektor perkilangan melaporkan jumlah kes tertinggi dalam kategori kluster tempat kerja, iaitu 95,156 kes yang membabitkan 639 kluster. Baik, saudara, selamatkah vaksin untuk pesakit kanser? Kebimbangan utama ialah vaksin itu mungkin mengganggu rawatan kanser dan meningkatkan risiko mengalami komplikasi kesihatan yang lain. Perunding pakar radioterapi dan onkologi Mahkota Medical Center itu Dr. Chong Kwang Jat bagaimanapun menyangkal perkara itu dan menegaskan bahawa vaksin COVID-19 selamat dan tidak ada bukti menunjukkan vaksin berkenaan tidak selamat untuk penghidap kanser. Malah pesakit lebih selamat sekiranya mengambil vaksin itu bagi melindungi diri daripada jangkitan COVID-19. Ini kerana beberapa kajian yang dijalankan oleh pakar perubatan di negara-negara seperti China, Amerika Syarikat, United Kingdom dan Itali baru-baru ini merumuskan kesan buruk terhadap pesakit kanser yang dijangkiti COVID-19 berbanding mereka yang tidak menghidapi penyakit. Baik, pasukan saya nak berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Dalam ilmu Quran, rujuk ulama. Dalam ilmu perubatan, rujuk doktor. Kaedah Quran menyebut fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir. Ahli zikir pada hari ini dalam bab perubatan adalah doktor. Doktor mengatakan kepada kita bahawa vaksin adalah satu kaedah untuk menambah imunisasi badan kita untuk melawan penyakit COVID tanpa menafikan kaedah-kaedah lain yang boleh diguna pakai. Tapi hari ini itulah kaedah yang dikatakan paling tepat dengan tabiat penyakit COVID. Maka dengan itu, majoriti ulama seluruh dunia, majoriti berkata bahawa ambillah vaksin sekiranya kandungan vaksin itu terdapatnya perkara haram. Kita tetap memiliki kaedah faman yattara ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaih. Pada benda-benda darurat, maka perkara-perkara haram, kandungan haram masih boleh digunakan. Namun hakikatnya kandungan vaksin tidak memiliki kandungan yang haram. Sudah semestinya vaksin itu sesuatu yang diharuskan dan kita mengambil pendekatan bahawa marilah kita berubat. Semoga kita tidak memudarat diri kita sendiri dan juga diri orang lain. La darara wa la dirar. Antarabangsa yang menggunakan sebagai kita nak mereka akan labelkan sama ada dia various mutasi yang apa disebut variant yang membimbangkan ataupun variant of concern ataupun variant yang of interest lah. Sebelum ni memang yang bernular adalah virus-virus yang asalnya lah, tapi selepas mengalami mutasi dia menjadi lebih yang memberi kepentingan kesihatan awam. So apakah faktor-faktor yang digunakan untuk membuat nilai risiko kan? Basically penilaian risiko di manakah
kebolehjangkitan yang lebih cepat. Dia boleh kalau banding dengan virus asal, dia boleh merebak dengan lebih cepat. Also membawa kemudaratan yang lebih teruk kepada pesakit. Dan also dia memberi apa disebut kerintangan terhadap sistem imun, di mana selalunya apabila kita dijangkiti oleh virus ini, badan kita akan secara biasalah akan react, di mana akan menghasilkan antibody. Tapi bila keadaan varian-varian tertentu, dia mutasi ini memberi apa yang disebutkan ciri kelebihan kepada virus supaya dia boleh mengatasi sistem imun kita lah. Baik, kembali dengan pasukan sahih. Malam ini anda boleh saksikan Yang Berhormat Datuk Hajah Zuraida Kamarudin, iaitu Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan, malam ini membincangkan tajuk vaksinasi COVID-19. Usaha NGO dan sukarelawan terus dipergiatkan dalam bicara politikonomi di TV1 dan juga di saluran berita RTM pukul 9 malam nanti. Baik, di mana MySejahtera diwajibkan di semua tempat awam, premis perniagaan, pejabat, masjid dan juga rumah-rumah ibadat, dan juga semua premis juga diwajibkan untuk mendaftar dengan aplikasi MySejahtera. Baik, seterusnya saya kira semua kita sudah maklum mengenai amalan 3W ini. Kalau boleh saya nak ingatkan kembali, iaitu wash, wear ataupun juga worn, ya, kita kena kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau guna pensanitasi tangan. Juga jangan lupa untuk pakai pelitup muka apabila perlu pergi ke tempat awam ataupun tempat yang sesak. Kalau boleh, disarankan oleh Kementerian Kesihatan sekarang ini untuk memakai dua pelitup muka, dua lapis pelitup muka, dan juga jangan bersalaman ataupun bersentuh, dan amalkan batuk dan juga etika bersin yang sebetulnya. Baik, ini kepada anda peminat tulisan Jawi, pertandingan seni coret ataupun doodle Jawi yang mana tarikh tutup penyertaan pada 31 Julai 2021. Anda hanya boleh imbas kod QR untuk dapatkan borang pendaftaran dan syarat-syarat pertandingan, di mana boleh dapatkan kod QR ini boleh ke Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Baik. Seterusnya, ini pula pertandingan resensi buku melalui video bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2021. Ini khusus kepada warga negara Malaysia yang kurang upaya penglihatan dan kurang upaya pendengaran. Tarikh tutup penyertaan 31 Julai 2021. Baik, saudara, perkongsian tadi mengakhiri pasukan sahih untuk hari ini. Anda boleh juga tonton kami di YouTube Berita RTM dan terus setia bersama kami di saluran berita RTM. Amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada, dan yang paling penting, patuhi SOP yang ditetapkan. Saya Azam Abdullah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.